Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nazri bin Atuh, pensyarah bagi subjek Insan Guru Profesional dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kami daripada kumpulan F akan membentangkan laporan dan refleksi kendiri wawancara insan guru profesional yang sama bidang dan yang bukan bidang dengan insan guru perantis. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Nur Hashimah binti Abu Azam, Habibah Salehah binti Mat Hussein, Siti Haniza binti Imran, Nur Syifa Syahira binti Mat Amran, Nur Afikah binti Abdul Rahman, Nurul Izzati binti Abdul Razak dan akhir sekali saya Nur Razana Atira binti Abdul Razak. Baiklah, kita akan teruskan pembentangan pada hari ini dengan mengetahui aspek yang pertama dalam laporan yang telah kami siapkan. Baiklah, saya teruskan dan saya berikan sesi pada hari ini kepada pembentang yang pertama, iaitu Siti Haniza binti Imran. Silakan Siti Haniza. Baik, terima kasih kepada Razana. Okey, yang pertamanya ialah pendahuluan. Okey, slide pendahuluan. Kita akan berkenalan sedikit tentang kursus ini. Okey, kursus KPG 3013 atau nama lengkapnya iaitu kursus Insan Guru Profesional IGP merupakan antara salah satu kursus yang dipelajari oleh para penuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kursus ini bertujuan untuk menghasilkan insan guru yang menghayati dan mengamalkan profesional guru yang berintegriti, atribut guru yang merangkumi domain personal, profesional dan kontekstual akan dibangunkan melalui pendekatan pembelajaran aktif berasaskan pengalaman berdasarkan beberapa modal guru profesional. Baik, elemen-elemen atau ciri-ciri atribut yang perlu ada pada setiap guru dapat kita lihat dengan lebih jelas apabila aktiviti wawancara yang dijalankan bersama guru IGP mempunyai pengalaman tersendiri dalam khidmatnya menjadi seorang insan bergelar guru di sekolah. Baik, justeru pada 4 November 2021 dan 5 November 2021, kami telah mewawancara guru IDP yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Ibrahim Labis Johor. Wawancara ini dijalankan dengan dua kaedah, iaitu yang pertama bersemuka dengan guru tersebut di sekolah dan yang kedua adalah secara atas talian. Oleh itu, penulisan kertas laporan ini adalah mengenai hasil aktiviti wawancara yang telah kami laksanakan bersama guru IGP dan perkaitan antara pengalaman guru tersebut dengan input-input yang kami dapat di dalam kursus ini. Baik, untuk seterusnya, mari kita melihat latar belakang guru IGP tersebut. Baik, yang pertama, kami telah mewawancara guru bukan bidang iaitu dalam subjek Bahasa Melayu. Nama beliau ialah Siti Nur Saadah binti Abdul Rahman, berasal dari Segamat Johor. Pekerjaan beliau adalah semestinya guru dan subjek yang beliau mengajar adalah Bahasa Melayu. Tempat berkhidmat ialah di SMK Munshi Ibrahim Labis, Johor. Kelulusan akademik merupakan ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, untuk guru kedua iaitu guru bidang kita, Bahasa Arab. Nama beliau ialah Siti Hairul Bahriah binti Rasul, berasal dari Muar Johor. Pekerjaannya juga adalah guru dan subjek mengajar beliau adalah Bahasa Arab, Pendidikan Islam dan Pendidikan Syariah Islamiyah. Tempat berkhidmat SMK Munshi Ibrahim Labis, berkelulusan akademik ijazah sarjana muda pendidikan dan semestinya seperti kita dari Institusi Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya persilakan kawan saya untuk
meneruskan pembentangan ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada persamaan data atribut hasil wawancara di antara kedua-dua guru tersebut. Yang pertama, tanggungjawab dalam diri, iaitu pada zaman pandemik ini, tugas sebagai seorang pendidik sangat mencabar di mana sesi pengajaran dan pengajaran telah diubah sesuai kepada pembelajaran di atas talian. Oleh itu, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan anak didik kita tidak ketinggalan dalam pelajaran walaupun atas talian. Yang kedua, wujudnya kesihatan mental dan emosi. Di sini jelaslah bahawa mengawal emosi ketika berada di dalam bilik darjah akan menjadikan suasana persekitaran dan pengajaran berada dalam keadaan kondusif. Kebiasaannya, suasana kondusif ini dapat ditimbul bermula daripada sifat seorang guru yang berperwatakan penyayang, bertimbang rasa, beramah dalam menjalankan sesi pengajaran. Oleh yang demikian, setiap guru hendaklah sedaya upaya mengawal emosi agar tidak mengganggu gaya pengajaran dan tumpuan pelajar. Yang ketiga, mewujudkan personaliti yang baik, iaitu komunikasi dan keterampilan. Ini disebabkan guru akan menjadi contoh utama atau role model kepada pelajar dan boleh mengubah tingkah laku mereka. Sebagai contoh, seorang guru perlulah mempunyai sifat atau nilai positif dalam diri walau di mana mereka berada agar ia akan menjadi contoh dan panduan kepada pelajar. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru mestilah memiliki personaliti yang baik dan tinggi dalam membentuk kemenjadian pelajar dan kecemerlangan akademik pelajar. Okey, seterusnya saya beri kepada siapa? Okey, perbezaan. Seterusnya saya beri kepada Afiqah. Okey, perbezaan perbezaan data atribut hasil wawancara di antara dua guru ini ialah yang pertama, ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru sebelum berjaya adalah mempunyai sifat baik hati, iaitu dengan memiliki rasa bertebar rasa antara pelajar. Tapi walaupun begitu, guru tetap perlu bersikap tegas dan mempunyai pendirian tetap. Yang kedua, bagi guru bukan bidang bahasa pula berpendapat bahawa untuk menjadi seorang guru yang berjaya, seseorang perlu mempunyai pengetahuan intelek yang tinggi selain daripada mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Seorang guru perlu mempunyai sifat membagi masa dan mematuhi etika disiplin sebagai seorang guru. Pengurusan masa adalah penting diamalkan agar ia menjadi rutin dan contoh yang baik pada pelajar. Guru bidang bahasa berkata, kerana dari segi fizikal dan mental amat penting bagi menjamin perjalanan yang lancar sebelum melangkah ke alam perguruan serta sentiasa berusaha untuk menambah baik nilai-nilai baik dalam diri masing-masing. Yang ketiga, bagi ciri yang tidak perlu ada bagi seorang guru, iaitu sikap malas dan curi pulang. Tidak boleh ada dalam diri seorang guru. Contohnya seperti melepak dan berbual kosong semasa lapar. Seorang guru juga hendaklah mengelakkan amalan membuat kerja sambil lewa dan tidak mengambil berat seperti membiarkan pelajar belajar dengan sendiri tanpa diberikan bimbingan. Selain itu, mengelakkan sikap tidak amanah dan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan serta elakkan melayani emosi yang tidak baik dan negatif yang dapat mempengaruhi semasa menjalankan tanggungjawab kerja. Ciri lain yang perlu dielakkan adalah sikap diskriminasi dan aplikasi ke atas pelajar yang dapat mempengaruhi orang guru. Layanan sama rata hendaklah diberikan agar pelajar tidak merasa tersisih dan terapai. Seterusnya,
kepada pembekalan seterusnya. Baiklah, terima kasih Afika atas hasil wawancara yang dapat diperoleh. Baiklah, saya akan teruskan kepada persamaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Okey, baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa model insan guru profesional mengikut bidang ni maksudnya yang sama bidang dengan kita lah. Macam contoh kita guru bahasa Arab. Jadinya wawancara ni berfokuskan kepada guru bidang, guru yang mengajar bahasa Arab, guru yang mengajar pendidikan Islam dan sebagainya. Okey, baiklah, apa yang saya perolehi berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah yang pertama sekali berkaitan dengan personality. Okey. Baiklah, apa yang saya dapat lihat bahawa Ustazah Siti Khairubariah ni seorang yang berwibawa, bertanggungjawab, dan dalam pengajaran dia ada selitkan unsur humor iaitu lawak. Okay, dan dalam masa yang sama dia juga seorang yang tegas. Okay, apa yang saya maksudkan dengan berwibawa, bertanggungjawab ni? Okay, Ustazah Siti Khairubariah ni dalam masa yang sama dia seorang guru yang bertanggungjawab. Okay, sebagai contohnya dia bertanggungjawab dalam memastikan para pelajarnya dapat faham apa yang dia nak sampaikan dalam pengajaran dia. Okey, dan seterusnya dia ada mengatakan juga bahawa bila dia selitkan unsur lawak dalam pengajaran dia, pelajar akan rasa seronok dan dia tidak terlalu bosan dalam kelas tersebut. Okey, baiklah. Persamaan yang kedua iaitu dari segi pengetahuan. Pengetahuan ilmu-ilmu bahasa dan pedagogi. Okey, bermaksud di sini sebagai seorang guru bahasa Arab, kita perlulah mengetahui apa itu ilmu-ilmu pedagogi yang kita perlu terapkan dalam pengajaran kita. Jadinya dia beritahu bahawa apabila sebelum masuk ke dalam kelas, dia akan ulang kaji ataupun akan mendalami sesuatu topik itu untuk disampaikan kepada para pelajar ketika sesi pengajaran tersebut. Okey, baiklah, seterusnya dari segi pengajaran pula, aspek pengajaran, beliau merancang pengajaran yang berkualiti dan bersemangat. Okey, sebagai contohnya dia akan prepare ataupun membuat persediaan. Okey, kan kita buat RPH kan. RPH tu dia kata dia akan buat berdasarkan apa yang tajuk yang dia nak ajar tu lah. Dan dia juga sampaikan dia punya pengajaran tu dengan sentiasa bersemangat agar pelajar pun akan mendapat semangat yang positif ketika belajar. Okey, baiklah, seterusnya yang keempat iaitu hubungan baik. Iaitu seorang guru itu juga perlulah bertolak ansur, baik hati dan memahami murid atau pelajar. Okey, sebagai contohnya semasa wawancara tersebut beliau mengatakan bahawa kita untuk menjadi seorang guru ni kita perlu ada sifat tolak ansur tersebut. Kita perlu faham keadaan pelajar tersebut. Okey, sebagai contohnya pelajar tu tak siap kerja kita sebagai contohnya kan. Okey, tak semestinya kita kena terus menghukum mereka. Kita kena tahu, kita kena tanya dia apa sebab dia tak siap. Akhirnya kita kena ada tolak ansur lah, bertimbang rasa dekat pelajar kita. Sebab bila kita tu dikiranya macam kita mudahkan kan urusan orang. Jadinya bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita untuk mengajar dapat sampai dan pelajar akan faham dan akan jadi mudah. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, berdasarkan apa yang saya perolehi, perbezaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Ini yang tak ada dalam data atribut yang diperlukan lah kan. Okey, yang pertama, Ustazah Siti Khairubariah juga mengatakan bahawa seorang guru tersebut perlu mempunyai keterampilan dan penampilan diri yang baik. Okey, sebab apa? Okey, penampilan yang kemas dan sopan dapat menarik minat pelajar di samping meningkatkan semangat mereka untuk fokus dalam kelas. Okey, sebagai contohnya, dia memberitahu bahawa biasanya para pelajar ni bila dia tengok cikgu, mesti dia akan ada first impression terhadap cikgu tu kan. Okey, jadinya contohlah kalau macam kita
masuk ke kelas kita pakai bukan tak sopan, maksudnya macam tak jaga keterampilan lah. Jadinya pelajar pun bila dah first impression tengok kita macam tu pun dia rasa alah macam adalah kan rasa macam tak biasa gitu kan. Maksudnya macam tu. Okay, dan seterusnya bila kita berpakaian menarik ni pelajar tu jadi semangat, mempengaruhi semangat mereka juga untuk belajar. Okay, dan pada masa yang sama dikata penampilan ni bukan sahaja kita pakai tudung baru, kita pakai beg baru tu semua. Tapi penampilan kita sebagai seorang ustazah nanti. Sebagai contohnya, dia ada mengatakan bahawa dia mengajar sekolah yang bukan pelajar dia terdiri daripada pelajar-pelajar yang memang SMKA. Dia kiranya kelas KAA sahaja. Jadinya bila dia pakai hand sock, bila dia pakai tudung labu, para pelajar dia pun ada rasa untuk mengikut apa yang dia pakai. Dia dapat lihat perbezaan tu lah bila dia pakai hand sock, pakai tudung labu, pakai stokin. Jadinya para pelajar berminat untuk meniru cara berpakaian dia. Okay, baiklah yang kedua, Ustazah Siti Khairubaria juga mengatakan bahawa seorang guru itu perlu menghargai dan menepati masa. Okay, identiti serta lambang disiplin masa bagi seorang guru kerana contoh kita sebagai guru tak menghargai ataupun menepati masa. Ianya kadang-kadang dapat menimbulkan sensitivity untuk guru-guru lain ataupun impression pelajar pun bila dia kata alah cikgu tu tak masuk kelas lambat je, masuk kelas lambat lah macam tu kan. Mestilah pelajar tu akan hilang rasa hormat dekat cikgu tu. Okay, dan sebagai contohnya kalau kita pun masuk kelas lambat kan, mestilah kadang-kadang pelajar tu akan bising mengganggu kelas lain. Dia akan jadi kesan. Okay, dan terakhir sekali apa yang saya dapat lihat perbezaan daripada guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang ni adalah seorang guru itu perlu membina hubungan yang baik dengan pelajar dan warga sekolah. Okay, jadinya kita jadi seorang guru bukan sahaja bina hubungan yang baik antara kawan-kawan kita je kan. Okay, kita bina hubungan yang baik dengan pelajar dan warga sekolah juga. Jadikan macam pelajar kita sebagai sahabat kita. Jadinya bukannya jadikan sahabat sebagai sahabat yang jangan sampai para pelajar ni hilang rasa hormat terhadap kita. Kiranya bersahabat bila perlu ataupun masa time kita update isu semasa dengan mereka. Kita join mereka. Okay, faham kan? Okay, baiklah. Seterusnya saya persilakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hashimah binti Abu Azam. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk persamaan guru berkenaan cikgu tersebut yang kami wawancara tu berdasarkan model IGP UPSI. Okay, yang pertama, kedua cikgu ni dia berpendapat bahawa seorang guru tu perlulah pandai untuk menyelesaikan diri dan berfikiran terbuka. Okay, menurut cikgu Saadah, dia berharap agar guru akan datang dapat menyelesaikan diri dan beradaptasi terhadap apa-apa kemungkinan yang bakal berlaku. Sebab apa dia kata macam ni? Sebab sistem pendidikan Malaysia ni sentiasa berubah-ubah. Lepas tu Ustazah Baharia pula cakap dia berharap agar bakal guru dapat sentiasa berfikiran terbuka. Lebih kurang dengan Ustazah Saadah tadi, dengan Cikgu Saadah tadi, menyelesaikan dirilah kan, cuma perkataan yang berbeza. Walaupun dia berfikiran terbuka terhadap sistem pendidikan maupun kehidupan sebagai seorang guru. Hal ini selari dengan atribut guru sarjana yang tertulis dalam model LGP UPSI iaitu kolaboratif. Antara sifat guru kolaboratif ialah berfikiran terbuka, dinamik dan bersedia mengambil risiko untuk menggunakan kaedah dan pendekatan baharu. Yang kedua, keduanya berpendapat bahawa guru tu perlu adil dan bertimbang rasa terhadap pelajar.
Cikgu Saada kata, bagi dapat membuat keputusan yang baik, seorang guru tu perlulah memiliki sifat timbang rasa dan rasional. So dia dapat membuat keputusan dengan bijak. Dia juga kata yang bahawa guru tu tidak boleh mendiskriminasi dan pilih kasih terhadap pelajarnya. Lepas tu menurut Ustazah Bahria, bukan setakat timbang rasa dan adil je. Jadi guru ni dia kena perlukan seseorang tu menyayangi para pelajar seperti anak sendiri. Namun kasih sayang tu perlulah bertempat. Hal ini selari dengan atribut guru sarjana model IGPUC iaitu kasih sayang. Antara sifat kasih sayang ni ialah bersikap adil, bersemangat, toleransi, sabar dan baik hati. Okey, yang ketiga pula, guru-guru berpendapat bahawa cikgu perlu sentiasa menambah baik diri dan ilmu yang sedia ada. Menurut Cikgu Saada dan Ustazah Bahria, pengetahuan, intelek dan kemahiran seorang guru tu haruslah ditambah baik dari masa ke masa. Perkara ini selari dengan prinsip panduan yang kedua yang terdapat dalam model IGPUC iaitu pendidikan guru perlu membangunkan guru yang dapat menyoroka dan mencipta pengetahuan tentang amalan mereka secara bebas dan bekerjasama dan cemerlang dalam kecekapan dan kemahiran asas berkaitan bidang serta mampu menerapkan kecekapan dan kemahiran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, terima kasih. Saya sambung dengan kawan saya seterusnya. Okey, seterusnya perbezaan guru berdasarkan model IGPUC. Yang pertama, guru perlu menguasai ilmu pedagogi. Okey, seorang guru ni perlulah menguasai ilmu pedagogi ni kerana ilmu pedagogi ni merupakan kemahiran mengajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Penguasaan ilmu pedagogi ini juga penting kerana ia dapat memudahkan guru untuk memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap penerimaan pelajar. Memandangkan para pelajar mempunyai tahap kemahiran dan keupayaan yang berbeza-beza. Okey, yang kedua, guru perlu mencipta suasana pembelajaran yang menarik. Okey, antara prinsip panduan dalam model IGPUC adalah guru mampu mencipta persekitaran pengajaran pembelajaran, menyediakan skop dan peluang untuk memupuk keseronokan intelektual yang akan mengoptimumkan potensi dan semangat pelajar untuk belajar. Okey, bagi suasana pembelajaran yang tidak terlalu aktif akan menyebabkan para pelajar bosan dan juga mengantuk. Oleh itu, guru perlu mencipta suasana ataupun persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Yang lebih menyeronokkan. Okey. Menurut menurut Ustazah Bahria, beliau menggunakan unsur kecintaan iaitu unsur jenaka dalam pengajarannya untuk menarik perhatian pelajar. Unsur jenaka ini boleh membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman, mengurangkan tekanan dan juga meningkatkan motivasi pelajar. Tetapi dalam penggunaan unsur jenaka ini perlulah digunakan secara terkawal dan tidak mengaitkan dengan hal-hal yang negatif. Okey, yang ketiga, guru boleh menerima perubahan dalam sistem pendidikan. Okey, menurut Cikgu Saadah, guru seharusnya bijak dalam menyesuaikan diri dan menerima apa jua perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan selaras dengan prinsip panduan dalam model IGPUC iaitu guru berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan aplikasinya dalam pendidikan. Okey, penggunaan teknologi dalam pendidikan ni banyak memberi kesan yang positif. Antaranya dapat meningkatkan keberkesanan dan juga kecekapan dalam pembelajaran. Oleh itu, guru perlu mahir dalam menggunakan teknologi dan media seperti video, gambar-gambar,
PowerPoint dan aplikasi-aplikasi kuis yang menarik supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih seronok. Okay, next. Okey, baiklah. Saya akan teruskan kepada refleksikan diri untuk setiap ahli. Okey, yang pertama, antara atribut dan pengalaman yang telah saya pelajari daripada kedua-dua sisi wawancara ini ialah yang pertama, atribut kasih sayang. Okey, seorang guru ni dia perlulah menyayangi pelajarnya seperti anak sendiri. Oleh itu dia perlulah sentiasa bertimbang rasa dan sabar ketika membuat apa-apa keputusan yang berkait dengan pelajarnya. Okey, atribut yang kedua ialah adaptif. Seorang guru tu kena mampu untuk beradaptasi dengan segala jenis perubahan. Ini kerana sistem pendidikan akan sentiasa berubah-ubah mengikut keperluan semasa. Oleh itu guru tu perlu memiliki fikiran yang terbuka untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Apabila mengajar, guru tu tak boleh gunakan kaedah yang sama je ataupun teknik yang sama. Dia perlulah mahir dalam ilmu pedagogi dan berani cuba teknik dan kaedah mengajar yang baru ikut keperluan pelajar-pelajarnya. Okey, yang ketiga, atribut yang ketiga ialah kolaboratif. Okey, jadi guru ni dia perlukan seseorang untuk mampu berkolaborasi dengan rakan sekerjanya lah, iaitu guru-guru lain. Ini bagi mewujudkan misi dan visi sebuah sekolah. Guru tu juga haruslah fleksibel dengan persekitaran yang baru. Jadi tak kira kat mana guru tu dihantar untuk mendidik, dia dapat berikan hasil yang cemerlang. Dan guru tu juga perlu menjaga hubungan mereka bukan sahaja dengan pelajar tapi dengan ibu bapa pelajar dan masyarakat setempat. Okey. Bagi pengalaman yang saya dapat ialah saya dapat gambaran awal bagi alam perguruan. Cikgu-cikgu guru IGP yang kami wawancara dia banyak cerita tentang pengalaman diorang sebagai seorang guru. Iaitu kami dapat gambaran awal lah sebagai nanti bila kami dah keluar untuk mengajar, kami dapat tahu apa yang akan kami hadapi. Jadi kami boleh bersedia. Okey, seterusnya Cikgu Baria dia ada bagi tips macam mana cara untuk kita nak hadapi satu masalah tu. Contohnya masalah tu ialah kita hilang semangat lah. Dia bagilah tips agar bersemangat untuk mengajar. Cikgu Baria kata yang apa tu, jadi cikgu ni kita kena ingat jadi cikgu ni tak mudah. Jadinya kita tahu kita dah usahalah lama daripada waktu kita belajar dulu. Kita ingat dia balik waktu kita belajar. Yang benda yang kita buat ni bukannya mudah. Jadi memang akan ada rasa perasaan macam tu. Lepas tu kita kena ingat yang kita ni sebagai guru gaji kita dibayar setiap bulan. Jadinya tak bolehlah kita nak bersenang lenang macam tu kan. So kita kena beri yang terbaik. Okay. Saya sambung kawan saya seterusnya. Terima kasih. Okay, melalui wawancara ini saya dapat mempelajari atribut yang perlu ada sebagai seorang guru, iaitu penyayang dan juga adaptif. Penyayang ni sebagai contoh, guru perlu sentiasa mengambil berat dan prihatin terhadap kesejahteraan para pelajarnya. Dan adaptif ni iaitu guru boleh dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi yang mencabar. Seterusnya mengetahui perbezaan semasa belajar dan bekerja. Guru tersebut ada berkongsi tentang perbezaan mereka semasa belajar dan juga bekerja. Okay, semasa belajar tak perlu berkomunikasi dengan orang yang mempunyai pelbagai peringkat umur. Contohnya kita berkawan dengan rakan-rakan kita saja, tapi kalau apabila bekerja kita perlu berkomunikasi dengan pelbagai peringkat umur, senior, junior, untuk bersosial. Okay, seterusnya mengetahui perbezaan mendengar perkongsian guru tentang cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh seorang guru.
Okay, dengan perkongsian ini kita dapat lebih apa tu? Lebih bersedia untuk mengajar kelak. Okay, seterusnya meningkatkan semangat untuk lakukan yang terbaik dalam pelajaran. Okay, seterusnya. Baik, untuk yang seterusnya, bagi saya berdasarkan wawancara ini, saya dapat mengetahui bahawa sikap positif pada diri amat penting. Okay, hal ini kerana pemikiran positif dapat memberikan semangat pada diri dan mempengaruhi mereka di sekeliling kita. Okay, mengapa saya cakap begitu? Hal ini kerana apabila kita bersikap positif, kita akan sentiasa kita set pada minda kita untuk sentiasa melakukan segala perkara-perkara yang baik, segala perkara dengan bersemangat. Oleh itu, dalam apa jua perkara, pasti kita akan melakukannya dengan bersemangat kan? Okey, kesan daripada pemikiran positif ini, pelajar dapat belajar dalam keadaan seronok dan bersemangat. Apabila kita sebagai guru mengajar dengan penuh bersemangat, secara tidak langsung pelajar juga akan belajar dengan seronok, dengan ceria. Bayangkanlah kan, kita belajar dengan menangis. Dia belajar faham? Tak faham kan? Okey. Itulah apa yang saya dapat. Okay, sesungguhnya aktiviti wawancara ini merupakan pengalaman berharga dan bermanfaat kerana banyak perkara yang kami peroleh berdasarkan perkongsian daripada kedua-dua guru IGP tersebut. Berdasarkan pengalaman, cerita, perkongsian yang diberikan oleh oleh dua orang guru IGP tersebut, kami banyak serba sedikit mengetahui tentang apa yang perlu kami titik beratkan, cara-cara untuk memastikan pelajar sentiasa memberi perhatian dan banyak lagi. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan mikrofon saya kepada Syifa. Okey, baiklah. Apa yang saya dapat dalam wawancara IGP ni, yang pertama terdapat perbezaan dan persamaan dalam atribut yang mana ia boleh membantu dan menambahkan lagi pengetahuan saya dalam dunia seorang pendidik. Seperti contoh, seorang guru perlulah mempunyai ketahanan dari segi fizikal dan mental. Fizikal, mental dan emosi. Yang mana pada zaman era globalisasi ni, terdapat banyak cabaran dan dugaan bagi seorang guru yang perlu mereka tempuhi dan hadapi untuk mendidik anak bangsa. Okay, seterusnya, ia juga memberi impak positif dalam diri yang mana ia telah mengembalikan semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkaliber pada masa akan datang. Di sini mengembalikan semangat, maksudnya semangat yang untuk menjadi seorang guru tu macam sama-sama lah bagi saya. Lepas tu bila dengar dari wawancara antara kedua-dua guru ni, dia telah memberikan aura positif lah dalam diri saya. Okay, seterusnya saya akan mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang guru profesional dan wawancara ini memberikan pengalaman yang bermakna dalam kehidupan saya dan kehidupan kami lah untuk menjadi seorang guru untuk pada masa akan datang. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cik Afiqah. Cik. Seleksi saya melalui wawancara ini untuk menjadi seorang guru, kita mestilah ada minat dan cita-cita dan suasana sekeliling yang membantu dan menyokong. Contohnya ahli keluarga. Selain itu, daripada situ kita dapat lihat sokongan dan dorongan ni ia dapat membantu kita selain daripada minat diri sendiri yang membantu kita mencapai menjadi seorang guru. Yang kedua, personaliti diri seorang guru perlu jaga kerana murid sentiasa mematikan tingkah laku dan gaya.
Yang ketiga, seorang guru perlu mempunyai matlamat terlebih dahulu untuk bangsa menjadi seorang yang berguna. Yang ketiga, menjadi seorang guru yang berjaya seharusnya bersikap profesional dan sentiasa berhati dan dari segi pengurusan masa yang efisien. Seterusnya ialah yang seterusnya. Melalui wawancara ini, atribut dan pengalaman yang saya perolehi ialah yang pertama ialah open-minded, iaitu seorang guru tu perlukan pemikiran terbuka lah. Kerana guru ni dapat selesaikan masalah dan perlu membuat keputusan yang terbaik dan tidak berat sebelah. Guru ni dia perlukan pemikiran terbuka supaya pengajaran dan profession dia sebagai guru ni akan terus berdaya saing dan majulah. Kita sendiri sedarkan bahawa profession seorang guru ni bukan sahaja nak mengajar, tapi mereka juga terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana dalam apa ni orang cakap dalam organisasi sekolah, kan? Okey, yang kedua ialah role model, iaitu pembentukan nilai. Guru juga menjadi ejen membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Jadi guru ni bila dia berada di sekolah, dia akan secara tidak langsung akan menjadi ibu bapa lah kepada murid-murid, kan. Jadi segala nilai dan tingkah laku guru tu akan menjadi contoh teladan lah kepada para pelajar. Nilai-nilai murni ni yang guru-guru tunjukkan kepada para pelajar secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Okay. Pengalaman yang saya peroleh ialah dapat menambah tentang persediaan dalam bidang perguruan dan memupuk semangat guru menjadi seorang guru profesional. Ya, sekian. Okey, baiklah. Akhir sekali, refleksikan diri yang saya dapat perolehi berdasarkan wawancara kedua-dua guru ni. Okey, yang pertama sekali saya kagum melihat mereka menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan baik serta tidak menolak permintaan pelawaan untuk diwawancara. Okey, jadinya saya rasakan bahawalah tanggungjawab sebagai seorang guru tu bukan sahaja kita mengajar, tapi kita ada tanggungjawab lain yang kita kena sama-sama buat. Kiranya kalau macam kedua-dua guru yang kami wawancara ni, mereka merupakan warden. Jadinya kami dapat lihat mereka menguruskan para pelajar tak balik kampung, kena jaga pelajar ke asrama. Jadinya memang itu satu tanggungjawab, tapi kalau kita sebagai seorang guru tak ada sikap untuk berkorban sebagai contohnya, takkan jadi juga kita untuk jalankan tanggungjawab tu dengan baik. Okey, seterusnya yang kedua, itulah macam yang Syifa beritahu tadi, yang dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap diri sendiri dan rakan-rakan yang lain juga. Saya memang maklum bahawa kawan-kawan saya yang telah mewawancara ni dapat banyak sangat input-input yang menarik daripada kedua-dua guru tersebut. Okey, baiklah. Yang ketiga, apa yang saya suka sangat berdasarkan wawancara ni, daripada Ustazah Siti Khairubariah tu, dia katakan sentiasalah bersemangat walau dalam apa jua situasi yang kita alami. Jadinya contohlah, kita tak kisahlah, kita sebagai manusia mestilah ada masa kita akan rasa down sangat-sangat, kan. Jadinya jadi cikgu pun tak semestinya kita sentiasa bersemangat je nak ajar para pelajar. Jadinya kita
sentiasa kena bersemangat sebab kita ingat balik pengorbanan kita dah masuk belajar lama-lama. Jadinya dalam apa je situasi yang kita hadapi, kita kena semangat dan teruskan capai kecemerlangan sampai ke akhirnya. Okay, dan akhir sekali pesanan daripada Cikgu Siti Nur Saadah yang saya suka sangat, dia berkata bahawa jadilah guru yang profesional dan bekerjalah ke arah profesional. Jadinya walaupun kita sebagai seorang guru, bukan tugas kita dekat sekolah sahaja. Tugas kita, contoh kita keluar pergi mana-mana, kita tetap bawa title seorang guru. Jadinya kalau sebagai contoh kita sebagai seorang guru pun kita tak bertegur sapa dengan orang ataupun buat tak baik ke dengan orang, orang tetap akan ingat. Sebab kan ada peribahasa mengatakan bahawa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadinya boleh di mana juga kita berada, kita bawa title guru dan jadilah guru yang profesional dan bekerjalah ke arah profesional. Sebab setiap apa yang kita buat tu, bila kita dah rangka betul-betul dan kita buat secara profesional, insya-Allah hasilnya akan baik juga. Okey, baiklah. Seterusnya berikut merupakan gambar ketika wawancara kami. Gambar pertama tu sebut wawancara bersama Cikgu Siti Nur Saadah. Yang kedua wawancara bersama Ustazah Siti Khairubaria. Tengok tu rakan-rakan semua happy je kan. Baiklah, nampaknya memang mereka seronok lah ketika menjalankan wawancara ni. Dan penutup. Jadinya saya simpulkanlah ya, berdasarkan apa yang kami perolehi dalam wawancara ni, sebagai seorang guru, tak kisahlah bakal guru ke yang dah jadi cikgu ke, apa-apa yang kita buat tu kita kena hadam betul-betul, study betul-betul, dan nak jadi cikgu ni kita kena ada minat yang mendalam lah. Maksudnya even kita terpaksa ke jadi cikgu sebab mak ayah kita suruh ke, insya-Allah bila kita pasang niat untuk berjaya menjadi seorang guru, kita akan jadi guru yang berjaya dan profesional. Jadi untuk kiranya sekarang masa kita lah untuk siapkan diri dengan ilmu yang banyak ke arah kemenjadian insan guru profesional. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kepada kalian semua kerana sudi mendengar niat apa yang kami sampaikan. InsyaAllah apa yang buruk adalah kelemahan diri kami sendiri dan yang baik segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.